Dan kelebihan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja. Kalau kita ada buku yang kita suka, yang kita cintai, buku nipis je dalam bahasa Melayu, agak-agak boleh tak kita hafal buku tu? Kita pun cakap dengan suami, bang, tolong tasmek buku surat pertama. Muka surat pertama pun mungkin tak lepas, kerana Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat yang diberikan kurniaan oleh Allah, boleh dihafaz dengan otak, dengan ingatan manusia. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad, minta maaf, Nabi Musa alaihi salam berkata lagi, Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini, suatu umat apabila berniat melakukan kebaikan, dia telah dicatat baginya pahala. Dan apabila dia melaksanakan apa yang diniatkan, digandakan 10 kali ganda. Allahu Akbar. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, ia milik Ahmad, kamu tak boleh. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, tak dicatat baginya pahala. Apabila dia melaksanakan, digandakan 10 kali ganda. Dalam bab ini, para jemaah muslimin muslimat sekalian, kita boleh buat. Balik ni terus buat, jangan tangguh. Ambil satu kertas, kita pun tulis apakah amalan harian yang kita nak buat. Contoh, bangun pagi, tahajud. Kemudian nak buat apa? Baca Quran. Kemudian bangun subuh, nak solat sunat sebelum subuh. Kemudian pagi-pagi nak sedekah. Tulis saja amalan-amalan soleh yang kita nak buat, kita rancang. Waktu duha, nak upgrade dulu 2 rakaat duha, nak tambah 4 rakaat. Kemudian sebelum zuhur, nak buat apa? Qailullah. Sebut betul-betul, qailullah. Qailullahu. Qailun maksudnya sedikit, lahu maksudnya daripadanya. Tapi ada orang sebut qailullah. Saya nak qailullah kejap. Itu maksudnya sedikit Allah. Kadang silap. Qailullahu, qailullah maksudnya sedikit daripadanya, daripada waktu siang, sama ada tidur sebelum zuhur, kalau tak sempat lepas zuhur pun boleh, sebelum asar. Yang mana para alim ulama dah sebut, tidur pada waktu ini menguatkan untuk qiyamul lail. Subhanallah. Barang siapa yang tidur pada waktu tersebut siang hari itu, akan menguatkan badannya untuk bangun di tengah malam qiyamul lail. Baiklah, subhanallah. Jadi kita buat senarai itu. Petang nak solat solat apa tu? Solat Al-Muqarrabin pula, awabin. Solat awabin, qabliyah, ba'diyah. Lepas tu kita tulis nak baca Yasin setiap pagi, contohlah. Nak baca sekian-sekian sebelum tidur, nak baca Al-Mulk, tulis saja. Bangun pagi, tengok senarai tu, tampallah dekat bilik. Ikutlah nak tampal dekat mana-mana. Masuklah zikir mana nak baca. Pagi-pagi nak baca zikir redha. Lepas tu nak baca istighfar, penghulu istighfar, tulis. Pagi-pagi bangun tidur, kalau ibu-ibu boleh buat perkara ni, ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Tenang je hidup kita setiap hari. Bukan kata tak ada ujian, ujian tetap datang, itu janji Allah. Bukan kata tak ada masalah, masalah mesti datang. Sebab ujian dan masalah, besar atau kecil, ia tergantung kepada saiz hati kita menerima masalah. Kalau hati kita tenang, hati kita luas lapang, hati kita kuat, datang apapun ujian, kita tetap boleh kekal sabar, redha, bersangka baik, tenang, tak resah gelisah, tak keluh kesah. Allahu Akbar. Lepas tu setiap pagi ibu-ibu buat apa? Muslimin muslimat, kita baca, Ya Allah, mudah-mudahan hari ini Engkau izinkan, Ya Allah, buatlah ayat macam mana pun berdoa. Untuk aku bersedekah setiap hari, hari ini bersedekah, kemudian nak solat duha, Ya Allah, niat. Pasang niat nak buat tu daripada untuk satu hari tu. Tapi contohnya lah, lepas subuh ada orang telefon. Makcik, ya, ni pakcik dah meninggal dunia ni. Ha, pakcik meninggal dunia. Bukan suami kita lah, contoh pakcik orang lain. Ha, terkejut tu kan.
Kita pun kelang kabut lah balik kampung apa semua. Langsung tak sempat nak baca Yasin pagi tu. Tak sempat nak buat sedekah pagi tu. Tak sempat nak duha pagi tu. Tak sempat nak buat apa yang kita dah niat tadi. Tapi sekurang-kurangnya kita telah pun dapat pahala kerana meniatkan melakukan kebaikan. Faham atau tidak ni? Sebab itu kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Apabila berniat melakukan sesuatu kebaikan ataupun amal soleh, telah dicatat baginya pahala. Belum buat lagi. Tapi apabila dia melaksanakannya, maka digandakan 10 kali ganda. Ini kelebihan khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Tapi apabila berniat melakukan kejahatan, belum dicatat dosa. Tetapi bila buat, baru dicatat. Tapi jangan mempermainkan pula. Dah baca 20 senarai tu, bang, saya dah dapat dah pahala. Dah siap-siap dah dapat. Awak pula baca. Oh, macam tu kan. Allah tahu kita buat tu main-main. Kita niat betul tak nak buat ataupun main-main je. Saya tak buat pun dah dapat pahala dah, bang. Kalau awak nak, senang. Saya takut orang salah faham. Bila baca tu niat betul-betul nak buat, bukan main-main. Bukan orang kata nak pahala kering. Tak. Takut dapat dosa kering. Soalannya mempermain-mainkan saja niat. Bila Allah beri kelebihan, memang niat sungguh, hari ni nak buat ni, nak buat ni. Tapi tiba masa terhalang, maka insya-Allah kita tetap berkekalan mengutai pahala berniat melakukan kebaikan. Lalu Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, aku baca di dalam kitab Taurat ini suatu umat yang terbaik yang akan berlawan dengan Dajjal. Lalu Allah memberitahu, ia bukan umatmu, ia adalah milik Ahmad. Umat yang terbaik di kalangan sekalian umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nampak kecil, memang saiz kita paling kecil berbanding umat yang terdahulu. Kita ni nampak lemah, tapi kita telah terbiasa dilatih dengan ujian demi ujian. Terlatih daripada kecil, ujian fitnah dunia, ujian fitnah manusia, ujian kesusahan, kesempitan dan sebagainya. InsyaAllah umat yang terlatih ini akan terlatih apabila bertemu dengan fitnah Dajjal. Makcik-makcik, ibu-ibu sekalian, kenal tak Dajjal? Pernah jumpa tak? Tapi kita tahu tak cerita pasal dia? Agak-agak nanti kalau jumpa Dajjal, kita boleh cam tak dia? Boleh cam? Boleh kenal tak? Tak kenal. Tapi daripada yang kita belajar dengan ceramah, Dajjal tu macam mana rupa dia? Mata satu, buta sebelah matanya. Lagi rambut keriting. Lagi ada tulis kafarah. Betul ke? Masya Allah. Tu kenal lah tu. Esok kalau jumpa dia, nak ikut ke tak nak ikut? Nak buat apa? Lari. Masya Allah. Hari ni kan kadang-kadang ada makcik-makcik tu cakap dengan saya, Ustazah, bukan susah now nak kenal Dajjal. Dah lama dah kenal. Dah tahu lama dah. Ustaz-ustaz dah cakap, kalau kita nampak, kita lari lah. Ni orang Negeri Sembilan kan. Dia ada kafarah kat dahi dia. Mata dia pula buta. Katanya rambut tu kerinting. Badan dia tu pendek-pendek je, kekar. Tak tahulah macam mana. Makcik tu memang tahulah kan. Saya kata hebatlah makcik ni. Yolah Ustazah, dah dengar banyak kali dah. Kalau kita jumpa, kita lari, jangan nak ikutlah apa dia cakap. InsyaAllah kalau kena bunuh pun kena bunuh lah. InsyaAllah syurga lah kita. Lawan dia Ustazah. Kata pandai makcik. Subhanallah. Bukan semudah itu nak berhadapan dengan Ad-Dajjal. Sebelum keluar Dajjal berlaku apa? Berlaku Ad-Dukhan. Sebelum berlaku Ad-Dukhan yang namanya kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama manusia dah hilang arah. Tahun kedua jiran dah mula ketuk pintu jiran untuk dibunuh jadi makanan. Sanggup bunuh-membunuh dah masa tu. Daun-daun semua dah tak ada. Kita pernah tengok tak suasana di Afrika? Yang mana, cuba tengok dalam YouTube, anak-anak Afrika kawasan miskin tu. Yang mana setahun tak ada taburan hujan turun tu. Yang mana dia orang ni lumpur tu, dia keringkan buat makan. Makan tanah, macam makan biskut.
Tak ada langsung kehijauan. Dia makan rumput kering. Ada anak Afrika tu video tu duduk belakang. Bukan video, gambar. Duduk belakang kerbau. Minum air kencing kerbau. Air kerbau kencing dia minum. Tak ada air. Cuba tengok air yang dia minum. Air lumpur. Yang pekat memang lumpur. Air lumpur. Hidup mereka tengoklah. Mereka mati dalam keadaan kelaparan. Ini cerita hari ini ni belum Dajjal keluar. Sedangkan bantuan selalu sampai. Tapi ada kumpulan manusia yang hidup seteruk itu. Bayangkan kemarau itu, hujan tak berlaku di tempat dia. Tapi hujan masih banyak lagi di negara-negara sekelilingnya. Bayangkan bila musim kemarau datang, hujan tidak turun selama berturut-turut hingga 3 tahun, makin kurang. Dan terkena kepada seluruh dunia. Bukan satu tempat saja. Semua manusia ketika itu kutip belaka ni daun-daun hijau. Tak ada satu. Daun kering makan, kita akan makan tanah. Sampai dah tak ada makanan apa semua. Sehinggalah satu ketika yang sangat dahsyat, dah tak ada apa dah boleh makan. Akhirnya manusia akan bunuh sesama manusia. Semua ketakutan sebab tak ada dah cara lain melainkan makan daging manusia. Binatang dah habis dah semua ambil jadi makanan semua. Allahu Akbar. Saat itulah Nabi sebut yang mana orang yang selamat, orang yang dikenyangkan oleh Allah dengan zikrullah. Lalu para alim ulama sebut beberapa zikir, antaranya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir itu zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun, di bawah dasar lautan, di dalam kegelapan lautan, di dalam kegelapan perut ikan Nun. Namun begitu bila Nabi Yunus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah perintahkan para malaikat cari suara siapakah itu, sedangkan Allah memang Maha mengetahui. Tapi zikir tersebut berada di tempat mana pun, sunyi macam mana pun, terpencil macam mana pun, tetap Allah akan perintahkan para malaikat supaya pergi berikan pertolongan. Hari ini kita hanya kenyang dengan makanan. Kalau tengah lapar, orang cakap makcik lapar ke? Ya makcik lapar. Zikir makcik. Lagi lapar makcik tu. Lagi marah. Kau ni pandai suruh aku zikir pula. Zikir jugalah kan. Astaghfirullah. Marah-marah lah. Hari ini kita takkan mampu kenyang dengan zikrullah sebab kita terlalu mengikut hawa nafsu dalam makan. Hari ini anak-anak kita kenyang dengan apa? Dengan main game. Boleh kalau main game lupa nak makan, betul atau tidak? Anak kita sebab leka, sebab khusyuk, sebab nikmat main game, boleh dia ajar makan, tak apa, tak nak lagi, nak habiskan game tu. Dah ambil game tu, rampas contohnya, terus lapar, dan tu juga lapar. Tadi masa tengok TV tak lapar, tadi masa main tak lapar. Begitulah keadaan bila kita khusyuk, bila kita nikmati, bila kita fokus, kita hilang rasa lapar. Apabila seseorang itu mula tenggelam dalam zikrullah, rasa betul-betul di dalam jiwa, Allah boleh menaikkan, membuang rasa lapar, Allah gantikan dengan rasa kenyang. Tapi hari ini kalau anak-anak dan diri kita sendiri, kita tak lazimi, tak istiqamah, tak beratkan, tak tekankan isu zikrullah. Bagaimana anak cucu kita nak berhadapan saat-saat kemarau 3 tahun berturut-turut, saat ad-dukhan yang sangat dahsyat, kemudian keluarnya Dajjal. Ad-dukhan 40 hari 40 malam, seluruh dunia, seluruh bumi akan diselaputi dengan asap tebal yang berbahang. Bukan asap tebal macam jerebu tu je, tetapi membawa bersamanya bahan panas yang berbahang. Kalau orang kafir terkena, maka kulitnya akan melepuh, akan menggelembung, akan keluar cecair, bahkan ada yang mati bergelimpangan disebabkan teruknya asap tebal tersebut. Allahu Akbar. Bagi orang beriman, dia umpama seperti gatal-gatal merah-merah, umpama begitu saja. Selama 40 hari 40 malam, satu hari pun manusia dah tak tentu arah, dah resah gelisah. Sampai 40 hari 40 malam.